Didik TV KPM. Kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Fiza daripada SMK Tunku Ampuan Najihah. Alright, untuk mengimbas semula apa subjek yang kita akan terokai pada hari ini adalah Geografi Tingkatan 3 kita semula. Tetapi untuk hari ini bukan kita berdua saja dengan Cikgu Fiza dengan saya. Kita juga ada murid-murid ataupun adik-adik dalam talian. Okey. So hari ini kita tak berseorangan sebenarnya berdua. Tapi kita ada 4 anak dara kat depan tu. Ingat tak Syah lagu? 4 dara duduk di tepi sungai. Ini ada 4 dara ni yang akan bersama dengan kita belajar topik kita semula. Okey. So kita ada Putri. Mana Putri? Kita ada Azhar. Okey, kemudian kita ada Syasha. Hai Cikgu. Hai. Dan kita ada Ain. Okey, apa khabar korang semua? Apa khabar semua? Sihat tak? Baik. Cikgu apa khabar? Alhamdulillah. Lama tak jumpa kan? So kita jumpa dalam siaran. Nampak cikgu pula lebih. Patutnya Syah nak tanya. Tak tanya kenapa tak tanya saya pula? Apa khabar? Apa khabar Syah? Tak ada kan? Tak apa, tak penting. Saya tak penting. Yang pentingnya anda semua. Hai. Adakah anda sedia untuk menerokai kita semula topik kita untuk hari ini? Sedia? Sedia. Alright. Okey. So, jadi hari ini, silap kan? Jadi hari ini kita nak belajar tentang kita semula. Okey. So, jadi dalam topik hari ini, murid-murid kena tahu tentang amalan 3R. Okey. Okey, amalan 3R. Kemudian kita akan buat kerja tangan sedikit untuk menghasilkan sesuatu daripada sisa-sisa plastik. Okey, so mereka ni dah bersedia pun untuk menunjukkan sesuatu pada kita nanti. Yang penting pada hari ini, belajar murid-murid kita ni kena tahu apakah dia amalan 3R. Ya, sebenarnya I pun nak tanya. Okey. Saya nak tanya apa maksud ni 3R? Kalau pada Sean sendiri, apa yang Sean tahu tentang 3R? 3R. Kalau tak silap saya dia dalam bahasa Inggeris kan? Iaitu recycle, reduce dengan apa? Lupalah cikgu, sorry. Okey, 3R, reduce. Okey. Reduce tu kita kurangkan. Okey, reuse kita guna semula. Okey. Kemudian recycle kita semula. Alright, 2 daripada 3 betul dapat 65 markah lebih kurang boleh 2/3 markah. Okay. Tapi kita tanya dengan murid-murid kita, adakah mereka tahu apa dia 3R? Okey, antara 4 orang dara ni siapa yang nak jawab dulu? Saya Cikgu. Okey, Ain, apa dia 3R Ain? Apa yang kamu faham tentang 3R? R reduce, kita kurangkan penggunaan. Untuk reuse, kita guna semula barang. Dan recycle, kita semula barang. Kak Ain boleh bagi contoh tak reuse tu? Macam mana amalan reuse tu boleh kita laksanakan? Okey, apa contoh? Contoh reuse tu, kita menggunakan beg yang boleh digunakan semula untuk pergi beli barang ke pasar raya di luar. So kita tak payah guna plastik dah. Okey. Maknanya macam Ain kata, kita guna beg yang berulang kali kita guna tu. So kita akan kurangkan penggunaan sumber lain semula jadi. So dengan contoh kita ada beg. Tahu tak beg ni beg apa? Macam beg kita panggil beg apa ni? Beg boleh guna semula. Beg boleh guna semula. Jadi beg ini kita boleh guna berulang kali. Okey, kita reuse, kita pun reduce juga. Kita kurangkan penggunaan plastik. Oleh sebab kita menggunakan semula barang yang sedia ada, kita mengurangkan penggunaan barang yang baru. Betul. Okey. Contoh tak isu sekarang ni di peringkat ada satu kajian daripada WWF mengatakan bahawa setiap rakyat Malaysia ni menggunakan sisa plastik ni 16.8 kilogram seorang setahun. Seorang setahun. 16.8 Ini kilo. kajian daripada WWF sendirilah. Banyak. Banyak, sangat banyak. Okey, jadi Malaysia antara negara yang tertinggi rakyatnya menggunakan sisa plastik, membuang sisa plastik. Jadi kalau Sean sendiri, apa agaknya amalan Sean untuk tidak terlibat dalam 16.8
tu. Bagus juga Cikgu tanya sebab inilah masanya saya nak cakap kepada semua orang. Memang saya sebagai seorang individu, memang saya di rumah telah pun ataupun memang mengamalkan pengasingan bahan-bahan plastik, kaca, kotak sebab saya memang banyak masa PKP ni memang saya ada membuat pembelian dalam talian dengan lebih banyak dekat e-commerce platform kan. So memang saya akan dapat banyak-banyak kotak. So lebih baik daripada membuang. Meningkatkan pencemaran alam sekitar. Lagi baik kalau saya kita semula. So dekat rumah memang ada banyak. Memang dah ada tempat untuk mengasingkan kotak, plastik dengan kaca. Dengan benda-benda lain lah. Itu salah satu contoh yang baik yang patut kita amalkan sebenarnya oleh setiap orang di Malaysia. Okey, saya pasti juga murid-murid yang berempat ni pun mengamalkan pengasingan sisa di rumah. Okey, sebab menurut Akta 672 di bawah pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam 2007, setiap daripada kita perlu mengasingkan sisa-sisa bermula di rumah ataupun kita panggil Akta di bawah pengasingan sisa pepejal di punca. Okey, so setiap rumah dah ditetapkan untuk membuang sisa-sisa. Kita ada banyak sisa di rumah. Okey, Syam bagi contoh sisa apa yang kat rumah? Okey, sisa apa yang kat rumah? Yang boleh yang diketas. biasa Yang lah, biasa. Tulang ikan. Yang boleh diketas semula. Bukan. Okey. Tulang ikan tu pun sisa juga sebenarnya. Sisa buangan. Dia atas kategori sisa baki. Maknanya kita makan, kita ada baki banyak-banyak kan. Selalu kan ada sisa-sisa sikit kan. Kita buang je gitu kat dalam sinki kan. Sebenarnya sisa baki ni kita kena pack tu dalam plastik. Okey, kita bungkus dia dalam plastik dan kita buang dalam tong. Pihak berkuasa tempatan sebenarnya dah sediakan tong di setiap rumah. Betul. Okey, kan ada kan? Syah dapat. Okey, so kita buang dalam tu. Di kawasan perumahan, pihak berkuasa tempatan tu dah tetapkan. Dalam seminggu 2 kali dia akan ambil sisa yang dibuang oleh penduduk taman tersebut. Okey, dan 1 kali dalam seminggu dia akan ambil sisa yang boleh dikitas semula. Sebab dalam kat rumah bukan sisa makanan je kan. Kita ada sisa perabot yang kita tak pakai kita buang. Kat mana kita nak buang? Kita boleh letak kat luar rumah kita sebenarnya. Okey, nanti pihak berkuasa tempatan tu akan ambil pada hari yang tertentu lah, dia ikut taman macam tu. Itu yang kita namakan pengasingan sisa di punca. Baik. So balik semula kepada soalan cikgu tadi, yang benda-benda ataupun barangan-barangan yang boleh diketas semula yang ada kat rumah saya. Okey, macam tadi saya sebut kotak ada, beg plastik pun ada, tin sardin. Tin sardin boleh kan? Bukan ikan sardin tapi tin sardin. Tin tu boleh dikitas semula. Boleh juga kan? Kita asingkan. Jangan campur dengan sisa makanan tadi. Yelah. Okey, so kita asingkan. Mana yang boleh dikitas semula, kita kitas semula. Jangan masuk je semua dalam tong sampah. Itu yang kita kena asingkan mengikut sisa. Macam tu. Saya rasa pun kalau untuk, ada tak di antara murid-murid kita dalam talian ya, adik-adik semua, ada tak yang sudah pun bermula untuk mengamalkan pengasingan di rumah, pengasingan bahan-bahan kitas semula? Ada tak? Okey, macam mana Syasha? Siapa yang ada angkat tangan? Ada. Ada. Okay. Biar betul. Jangan tipu Jujur. Tak baik tipu. Okey, alright. Bagus. Okey. Ada cikgu. Okey, tak apa. Kalau ada nanti kita cerita balik semula. Okey. Sebenarnya juga Sean, sebab lambakan plastik-plastik yang banyak kat kita punya persekitaran kita kan. Okey. Bukan saja subjek geografi saja yang kita mengajar ataupun mendidik murid kita untuk kita semula. Sebab kita dalam subjek reka bentuk dan teknologi. Sean Messi tak pernah dengar subjek ni. Tak apa. Saya pun tak nak sebab ini sebut umur untuk saya lah. budak-budak murid-murid yang sekarang ni. Okey, mereka belajar reka bentuk dan juga teknologi. Okey, dalam kita ringkaskan RBT lah. Okey, dalam mata pelajaran RBT ni dia ada satu topik yang menggunakan botol-botol plastik ni untuk topik mereka, iaitu di bawah tajuk sistem fertigasi.
Sistem fertigasi. Ya. Okey, apa tu? Sistem Fertigasi. Fertigasi. Okey, mungkin cikgu boleh terangkan dengan lebih mendalam lagi dalam apa tu? topik ni, topik sistem fertigasi ni, so murid kita akan membuat model struktur reka bentuk sistem tersebut. Okey. Dan menggunakan barang-barang yang boleh dikita semula. Contohnya straw. Straw. Kita ada straw. Ada dekat sini. Saya simpan tadi. Sebab saya nak guna nanti bila minum, tak apa. Jangan guna ni. Tak boleh. Ini straw dia. Okey, straw. Okay. Dan kita guna juga botol mineral plastik. Ya. Kebanyakannya adalah barang-barang yang boleh dikita semula lah maksud saya. Okey, jadi sistem tu direka bentuk menggunakan barang-barang terpakai dan dia punya yang utama tu adalah botol plastik tu dan cawan-cawan plastik untuk membina sistem fertigasi ni. Okey. Mungkin tadi macam Shan tak tahu kan fertigasi tu apa saya kan? baru saja nak tanya. Okey. Macam adik-adik semua dalam talian ataupun di rumah yang sedang menonton rancangan kita pada hari ini, adakah anda tahu apa itu sistem fertigasi? Fertigasi. Ya. Okey, saya rasa Ain boleh terangkan. Apa dia fertigasi, Ain? Okey. Fertigasi ni adalah salah satu cabang daripada kaedah penanaman aquaponik. Fertigasi ni merupakan kaedah penanaman melalui sistem pengairan. Pemberian baja lengkap adalah dalam bentuk larutan dan dialirkan ke saluran akar melalui sistem pengairan. Model fertigasi yang saya buat ni bertujuan untuk menunjukkan pengujuran keseluruhan reka bentuk fertigasi yang sebenar secara 3D. Ia tidaklah berfungsi, hanya model untuk menunjukkan gambaran yang sebenar. Okey, bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat model fertigasi ini ialah botol mineral 1.5 liter, cawan polistiren atau boleh juga gunakan cawan plastik dan straw. Okey. Ain tak payah tunjuk lagi model tu. Ain beritahu je. Nanti kita tunjuk nanti. Ain tunjuk macam mana model tu berfungsi atau bentuk model tu sendiri. Okey. Sebenarnya saya nak tanya ada seorang murid yang agak senyap sikit. Saya jenis cikgu macam. Saya bukan cikgu, tapi kalau saya jenis cikgu macam tu, saya akan tanya murid-murid yang tak cakap lagi. So Azalia ada kat sana kan? Hai. Hai. Okey, saya nak tanya daripada penerangan daripada murid tadi kan, adakah Azalia faham tak ataupun mungkin Azalia boleh terangkan dalam pendapat ataupun dalam fahaman Azalia. Mungkin Azalia pun boleh terangkan sebab tadi kawan Azalia ada cakap pasal hidroponik. Mungkin sebab sistem fertigasi ni adalah cabangan ataupun yang lebih kompleks berkenaan dengan sistem hidroponik ataupun aquaponik. Aquaponik. Okey, mungkin kalau Azalia tahu tak apa tu hidroponik? Saya sudah belajar pada tingkatan 2 tentang tanaman hidroponik, aquaponik dan juga sistem fertigasi pada tingkatan 1. Okey. Apa yang saya tahu tentang hidroponik adalah tanaman yang berantaikan dengan haiwan dan juga tumbuhan. Contohnya kalau yang apa nama itu? Biji benih. Hidroponik itu ada tanaman dan dalam masa yang sama nutrien itu akan didapat daripada haiwan. Contohnya macam ikan yang diternak sekali dengan tumbuhan tu. Okey, kita tanya pula Cikgu Fiza, betul ke tak? Okey, dia cerita pasal aquaponik aquaponik dan hidroponik. Dia sistem menggunakan air yang contohlah kalau kita buat yang ringkas hidroponik tu, salur pipe tu dimasukkan ke dalam akuarium. Okey. Dan air daripada akuarium tu juga akan masuk ke tempat yang tanaman tu. Maknanya baja ikan tu daripada tinja ikan, tinja tu tak tanya. Betul. Najis tu daripada ikan tu dia sekali akan jadi baja kepada tanaman tu. So dia merupakan satu sistem, satu ekosistem. Ya, di mana dia berpusing. Nanti kan air masuk, lepas tu najis tu keluar, dia akan jadi baja kepada tanaman. Itu kita panggil aquaponik. Okey, kalau di sekolah mereka ni dah buat sistem tu menggunakan botol-botol terbuang je untuk tanam benih-benih tanaman. Okey. Memang ada dilaksanakan. So yang saya nampak dekat depan ni kita ni ada satu ini panggil contoh, salah satu contoh tanaman hidroponik.
Okey. So biasanya kalau untuk hidroponik tu ikan dia kat bawah ni ke? Ataupun ini hanya Kalau untuk hidroponik yang saya cerita tadi aquaponik. Ada ini aquaponik, hidroponik. Oh, dia lain lah tapi boleh Yang hidroponik ni dikaitkan. lebih kepada air dan baja. Maknanya kita boleh letak baja dalam ni. Okey. Baja yang dalam bentuk cecair lah kan. Ya. Kita panggil baja AB. Okey. So nanti kita tak perlu nak jiru sebab dah ada air dan baja. Ya. Sini kita punya tanaman, Ya. dia akan sedut je melalui tali ni, kain terpakai tu. So Oh. kalau kita nampak air tu kering, just kita cuma perlu tambah je lah. Ya, okey. So, yang ni So, juga boleh sebab buat dekat rumah ni sebenarnya, Sean. Oh, boleh lah? Nanti saya cuba kat rumah lah. Sangat ringkas. dan Tapi saya mudah. tak pasti boleh tahan ke tak sebab kebanyakan daripada tumbuhan kat rumah digunakan untuk makan macam bayam. Pasal saya semuanya makanan je. Tapi yang ni kita boleh nampak kalau kita kaitkan dengan subjek kita pada hari ini memang digunakan ataupun diperbuat daripada bahan-bahan kita semula. Dan kepada mereka yang menonton kat rumah nanti, bukan sekarang tetapi nanti anda juga boleh cuba untuk membina bahan-bahan ataupun model seperti ini, tapi yang tu nantilah. Tapi sebelum tu saya sebenarnya nak tanya cikgu. Ya, untuk hari ini subjek hari ini adalah geografi kita semula. Bagaimana kita boleh kaitkan sebab masa saya belajar, saya tak belajar kita semula dalam geografi. So bagaimana cikgu kaitkan geografi dengan kita semula? Okey, mungkin masa zaman Sean belajar zaman itu, dulu-dulu. geografi ni tak ada lagi rombakan dalam kurikulum kita. Okey, tetapi pada zaman murid-murid kita ni, okey, geografi dah diubah sebab kita memandang pada isu alam sekitar yang semakin diperkatakan sekarang ni kan. Termasuklah isu berkaitan dengan pengurusan sisa yang banyak di kalangan kita di persekitaran. Jadi dalam geografi kita memang ada satu bahagian yang murid kena belajar isu dan mengurus alam sekitar. Dia ada satu tema khas berkaitan dengan pengurusan alam sekitar. Dan kita semula ni adalah salah satu topik yang dimasukkan dalam isu tersebut. Jadi maknanya semua murid kita memang dah dididik dan diajar untuk kita semula. Okey, faham. Okey, cikgu. So, kita dah sentuh berkenaan dengan kita semula. Apa lagi yang cikgu nak terangkan ataupun menerokai dalam topik besar kita semula? Okey, selain nanti murid-murid sendiri akan buat ataupun menghasilkan reka cipta daripada sisa-sisa plastik, mereka juga membuat kajian lapangan di sekolah. Okey, berkaitan dengan budaya kita semula di sekolah sendiri, di sekolah mereka sendiri. Apa yang mereka nampak, apa isu yang perlu dibangkitkan melalui kajian yang mereka laksanakanlah. Itu yang terhasilnya nanti reka cipta daripada sisa-sisa plastik ni, Sean. So yang murid-murid yang ada dalam talian sekarang, mereka telah pun menjalankan aktiviti tersebut? Ya, telah pun menjalankan kajian dan hasilnya tu mereka tunjukkan apa yang mereka perlu buat untuk mengatasi masalah lambakan plastik-plastik di persekitaran sekolah umpamanya lah. Okey, kita uji sekejap. Nur Batrisya, adakah Batrisya telah pun menjalankan aktiviti tersebut? Mungkin Batrisya boleh terangkan pengalaman Batrisya ataupun topik yang disentuh berkenaan dengan uji kajian, bukan kajian lapangan, ujian lapangan. Kajian lapangan. Ujian kajian lapangan. Kajian lapangan, Syasha. Okey. Saya. Ya. Okey, Syasha. Hello, boleh dengar? Saya telah menjalankan kajian yang didapati bahawa banyak warga sekolah telah mengitas mula bahan-bahan plastik seperti botol plastik, cawan plastik dan lain-lain lagi. Jadi daripada benda itu kita mengitas mula, jadi saya juga menghasilkan Okey, sebab mereka nampak di persekitaran sekolah ni setiap murid, bukan murid sajalah, warga sekolah keseluruhan semua. Setiap orang mesti akan menggunakan botol-botol plastik, straw yang daripada kantin dan sebagainya. Okey, memang mereka amalkan kita semula. Mereka hantar ke pusat kita semula yang disediakan dalam kawasan sekolah. Okey, tetapi mereka ni bertindak
adakah nak dibiarkan je dekat pusat kita semula tu botol-botol yang banyak tu kan? Okey. So apa kata mereka buat sesuatu daripada botol-botol yang telah dilonggokkan oleh warga sekolah di pusat tu? Selain daripada pihak berkuasa tempatan datang ke sekolah, ambil botol-botol tersebut, adalah lebih baik juga mereka melakukan sesuatu. Maknanya macam tu. Okey, bukan sekolah je dapat hasil daripada jualan kepada pihak berkuasa itulah. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mungkin nak hias kelas guna barang kita semula tu kan. Seperti yang ada kat depan kita lah. Ya, betul. Ini okey. semua hasil murid juga, kerja tangan murid juga. Ya. Dan adakah murid-murid cikgu ataupun murid-murid yang dalam talian telah pun membuat kajian mungkin bukan sahaja di Malaysia tetapi juga di negara lain? Mungkin mereka boleh kaitkan pula ataupun membandingkan bagaimana pula dengan negara lain. Ada tak mana-mana murid dalam talian yang telah pun membuat kajian tersebut? Azam mungkin nak cakap? Saya telah melayari internet untuk mencari kajian ataupun amalan kita semula di luar negara, iaitu dan saya memilih negara Jerman. Seperti yang kita tahu, negara Jerman adalah negara yang paling tinggi kadar kita semulanya di dunia. Dan apa yang saya dapati ketika melayari internet adalah terdapat satu program yang sangat unik untuk saya, iaitu di mana rakyat-rakyat di sana akan mengembalikan ataupun menggunakan botol-botol plastik ataupun bekas-bekas minuman ke pasar raya ataupun kedai minuman untuk menebus wang insentif. Okey. Kemudian ataupun itu salah satu cara ataupun inisiatif rakyat-rakyat di sana. Kemudian seperti di bandar-bandar besar di Jerman, iaitu salah satunya adalah Munich, dia rakyat-rakyat di sana akan meninggalkan botol-botol plastik ataupun bekas-bekas minuman tersebut di tepi-tepi jalan ataupun di luar kedai untuk berikan kepada golongan gelandangan untuk tebus wang tersebut di pasar-pasar raya berdekatan untuk mendapatkan wang saku untuk mereka. Dan bagi saya ini adalah program yang unik dan merupakan mewujudkan situasi menang-menang antara rakyat, pengeluar minuman dan juga kerajaan. Jadi di mana ini adalah cara ataupun lebih sebab untuk rakyat tidak membuang saja bekas-bekas minuman ataupun botol-botol plastik di mana saja. Sebab ini mereka akan meminta semula untuk mendapat wang insentif. Selain itu, individu yang menebus wang tersebut akan mendapat satu resit, di mana resit itu akan menyatakan jumlah yang mereka boleh memilih sama ada untuk menebus wang tersebut ataupun mendapatkan diskaun untuk setiap pembelian mereka di pasar raya yang mereka dapat resit itulah. Saya rasa program ini sangat ataupun aktiviti ini sangat menariklah untuk di negara Jerman, dan bagi saya sendiri program ini dapat dilaksanakan di Malaysia kerana semua orang boleh buat benda ni, tidak kira lah pada budak kecil ataupun orang dewasa. Jadi saya rasa boleh dipraktikkan di Malaysia. Memang bagus lah. Saya rasa kita boleh negara yang mengamalkan kita semula lah. Okay. Baguslah kajian Azhar tadi. Terima kasih Azhar. Memang sangat bagus dan memang itu merupakan fakta sebab saya pun mempunyai pengalaman menetap di negara Jerman selama setahun, dan apa yang dikatakan oleh Azhar kan, Azhar memang benar. Memang rakyat Jerman ni memang mereka mengamalkan budaya kita semula. Okey. So seperti yang dikatakan oleh cikgu tadi, kita ada masa untuk ataupun kita akan balik pula kepada pembinaan model vertigasi. Model vertigasi. Ya, betul. Tetapi sebelum itu kami akan berehat seketika dan kita akan kembali ke Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Okey, sebelum kita balik pula kepada subjek kita pada hari ini, saya nak
terangkan kepada anda semua untuk bukan saja mengamalkan amalan kita sebenarnya, tetapi juga untuk mengamalkan SOP. Ya, sementara wabak COVID masih ada, kita mestilah sentiasa menjaga SOP penjagaan sosial dengan jarak 1 meter dan juga sentiasa pakai pelitup muka supaya kami boleh menangani penularan wabak COVID-19. Okey, so jangan lupa ya. Alright, so kita beralih semula ke subjek kita pada hari ini, iaitu kita semula bersama dengan Cikgu Fiza. Dan untuk segmen ini ataupun untuk bahagian ini, kita akan kita akan membina model sistem vertigasi. Membina model sistem. Bukan kita yang bina, Sean. Bukan kita yang bina. Sean buat yang ringkas saja. Yang akan bina murid kita nanti, Ain akan tunjukkan bagaimana mereka bentuk model sistem vertigasi ni menggunakan botol-botol plastik dan barang-barang yang terpakai. Jadi ikutkan kita akan ada juga kajian paparan, sebenarnya ada paparan juga berkaitan dengan kajian lapangan yang murid ni telah laksanakan di sekolah, amalan 3R di sekolah mereka sendiri. Apa yang diamalkan oleh warga sekolah di sekolah inilah berkaitan dengan amalan kita semula. Okey, kemudian mereka akan tunjukkanlah apa yang telah mereka lakukan untuk mengatasi isu lambakan sisa plastik di kawasan sekolah. Itu nanti yang kita lihat bagaimana mereka bentuk, mereka cipta daripada botol-botol plastik, sisa-sisa plastik yang terbuang. Okey, sebelum kita nak tengok mereka buat, laksanakan, tunjukkan apa yang mereka dah buat, saya rasa Sean kena buat juga. Kena hasilkan satu. Ya, betul. Tapi sebelum tu kita ada video kan? Ya, ada video sebenarnya. Apa kata kita menonton video tersebut? Didik TV KPM. KPM. Wow, menarik juga video tersebut. So, cikgu boleh terangkan apa ringkasan daripada yang kita tayangkan daripada video tersebut? Okey. Berkaitan dengan video yang kita paparkan tadi, itu adalah salah antara amalan-amalan kita semula yang dilaksanakan oleh warga sekolah. Okey, kita ada tadi pertandingan mengumpul barangan kita semula. Okey, so murid-murid ni kalau dia bawa daripada rumah, dia akan dapat kita beri dia anugerah. Macam mana? Tokoh alam sekitar 2020. Contoh macam itulah. Siapa yang paling banyak mengitar semula. Okey, kita ada juga kempen menghias kelas menggunakan barang-barang macam inilah, barang-barang kita semula. Okey. Dia bukan murid saja sebenarnya yang mengamalkan budaya ni di sekolah. Kita galakkan juga di kalangan guru-guru, kaki tangan di pejabat ataupun pembantu makmal sendiri. Maknanya sesiapa yang dalam kawasan sekolah tu perlu mengamalkan kita semula dengan berdasarkan kempen-kempen yang kita jalankan lah. Okey, guru pun ada pertandingan juga. Dia bukan murid saja yang dapat anugerah. Guru pun kita bagi tokoh alam sekitar macam tu. Okey, jadi ini sebenarnya nak menggalakkan mereka mengamalkan amalan kita semula. Macam guru-guru pun banyak juga sisa-sisa di rumah yang boleh daripada dibuang kat rumah kan, dia boleh bawa ke sekolah. So kumpulkan dan menang anugerah. So cikgu ada menang lah.
sebab saya yang cikgu kami yang panitia ni, geografi yang menganjurkan pertandingan tersebut. So tak boleh lah. Tak boleh lah kan. Terlalu senang untuk cikgu. Sebab topik ni kita semula ni biasa memang panitia geografi yang akan uruskan berkaitan dengan isu-isu alam sekitar lah yang kita laksanakan. Macam tu. Okey. So sekarang kita ada masa untuk membina model vertigasi kan? Sebab kita bukan model vertigasi nanti. Syah nanti kalau bina model vertigasi tu, dia jadi macam habis hancur tu nanti. Oh, ya ke? Sebab dia memerlukan banyak. Minta maaf cikgu, saya teruja sangatlah. Okey. Nanti Ain sendiri yang akan tunjuk pada kita bagaimana model sistem mereka bentuk vertigasi tu dibuatlah menggunakan barang kita semula. Tapi Syam buat benda lain dulu. Okey. Yang ringkas lah. Okey, yang mudah. Ada tak bawa apa-apa yang okey, boleh? cikgu. Untuk hari ni saya dah ada botol plastik, saya dah potong separuh. Untuk senangkan dia. Sebab sebelum kita mulakan rancangan tersebut, rancangan untuk hari ini saya dah potong dah. Gunting dah ada, pelekat dah ada. Saya juga ada straw. Okey, straw dengan ini straw, ada pen marker dan juga ribbon. Okey. So, saya bawakan sebab cikgu yang suruh minta saya bawakan ni. So, sebenarnya nak kena buat apa cikgu? Okey. Yang paling ringkas lah Syam boleh buat, saya rasa kita buat bekas bunga ataupun bekas letak pen. Tapi yang ni perlukan cat, so tak perlu kita buat yang ni. Kita buat yang simple sahaja. Okey, saya letak ni kat tepi bunga dulu. Mungkin Syam dah ada bunga. Bunga daripada jumpa pun. Okey. So, daripada straw tu, bunga. Ni dibuat daripada straw. Okey. So yang ni nanti kita letak kat dalam. Tapi sebelum tu okey, Sean nak kena buka ni, nak hias sikitlah. Okey, Sean dah potong kan botol tu. Sekarang ni kreativiti Sean pula macam mana nak hias, nak bagi cantik, bagi tak nampak tu botol plastik. Okey. Mungkin murid-murid dalam talian tu boleh bagi sedikit panduan. Sebab saya sebenarnya tak kreatif sangat, nampak kreatif tapi bukan. Mungkin boleh bagi sedikit panduan bagaimana saya boleh hiasi mungkin Alia boleh tolong saya. Alia? Boleh tak? Alia. So yang ni saya kena buat apa? Saya dah letak pelekat dekat sini, nak kena letak pelekat lagi ke? Tak perlu. Ya, letak lagi. Okey, macam mana? Secara melintang ke? Okey lah. Benda ada macam ni lah, saya letak macam ni. Okey. Pelekat pun boleh jadi hiasan lah. Sean kena beritahu, Sean dah potong ni. Ada dua part yang boleh guna sebenarnya. Boleh guna dua-dua? Sekarang ni Sean nak guna yang ni je. Okey, untuk sekarang saya guna bahagian bawah botol. Okey, lepas ni saya nak kena buat apa? So, saya ada ribbon dekat sini, letak dalam. Kan? Okey kan? Bukan? Okey, tak apa. Dah gelap dah. Okey, kita buka pelekat. Okey, macam ni. Kita ada gunting. So, saya letak macam ini. Okey kan? Sebenarnya masa saya masih sekolah, pendidikan seni saya taklah baik sangat. So, maafkanlah kalau tak secantik yang sepatutnya. Okeylah. Tak apa. Sebelum saya malukan diri saya, mungkin cikgu boleh terangkan apa lagi yang murid-murid cikgu nak buat hari ni. Bawah dan tu bolehlah ribbonkan juga. Atas bawah. Okey, sementara waktu saya buat, mungkin cikgu boleh terangkan ataupun mungkin boleh tanya murid-murid cikgu. Mungkin cikgu dengan murid boleh terbuka subjek kita pada hari ini sementara saya buat ni. Okey. Jadi Putri, Azhar, Syasha dan Ain. Okey. Jadi kamu dah nampak sebenarnya kita punya subjek ni ataupun topik kita semula ni sangat perlu diamalkan, bukan di kalangan kita sahaja, masyarakat kat luar juga. Okey, supaya ada kesedaran tidak membuang sisa plastik tu. Kita boleh buat macam-macam daripada sisa plastik. Kita menggunakan banyak sangat di rumah. Macam Azhar, apa kat rumah yang botol-botol plastik yang Azhar nampak boleh digunakan semula? Apa yang saya nampak adalah seperti kita kan selalu masak kan, bukan saya lah, mak saya ke saya tolong-tolong je. Saya rasa macam botol minyak, botol air mineral, saya pasti kat semua rumah mesti ada botol minyak dan botol plastik tersebut. Jadi saya rasa
saya ingin buat lampu hiasan serbaguna. Okey, tak apa. Azza tunggu dulu. Nanti kan kita tunjukkan macam mana Azza menghasilkan barangan daripada sisa kita semula tersebut. Okey, macam Putri. Putri, apa pengalaman Putri sendiri berkaitan dengan botol-botol plastik yang ada dekat rumah? Yang banyaklah nampak ibu bapa ataupun Putri sendiri botol-botol yang ada kat rumah tu yang kita boleh guna semula. Okey, banyak botol yang kita boleh kita semula lah. Botol cuci pinggan, botol shampoo. Lepas tu botol tu kita boleh hias supaya ia berguna lah untuk kita sendiri. Okey. Supaya kita tak membazir botol tu hanya buang begitu saja. Okey, maknanya Ain tak buanglah botol-botol tersebut. Okey. So amalan yang bagus Ain. Jadi cikgu harap amalan tu diteruskan. Okey, jangan hari ni je kita buat, besok kita tak buat. Maknanya kita mengamalkan amalan budaya ataupun kita semula ni secara berterusan. Okey, Syawn dah siap? Lebih kurang siap. Lebih kurang siap, cikgu. So ini adalah bekas. Syawn kena letak apa tu? Sesuatu dalam tu supaya nampak dia macam batu lah sebenarnya, bukan batu. Benda ni Syawn, selalu kita Syawn selalu beli barang secara online kan, atas talian. Kadang-kadang barang tu nak bagi dia macam selamat, tak rosak, dia letak benda ni. So jangan buang benda ni. So boleh buat hiasan lah maksudnya. Okey, so kita masukkan ni. Cikgu bawa benda ni sebab cikgu beli barang secara atas talian. Bukan Syawn je yang beli. Okey. So ini gabus. Ini kan bahaya juga kalau kita buang. Sebenarnya dia lambat lupus. Syawn tahu tak plastik ni berapa lama ambil masa untuk lupus? Ya, masa yang sangat lama. Lama tu apa? Lama 20 tahun kot. Cuba di kalangan murid cikgu ada tak yang tahu berapa lama plastik mengambil masa untuk lupus? Ini macam tahu ke anda? Saya cikgu. Apa Azhar? Ribuan tahun. Plastik adalah bahan buangan yang tidak terbiodegradasikan. Maksudnya dia susah nak untuk lupus. Dan apa yang saya tahu adalah bahan-bahan buangan seperti plastik mengambil masa lebih daripada 500 tahun untuk lupus. Bagus Azhar. So sebenarnya sisa plastik ni dia mengambil masa yang lama untuk lupus. Okey, berbanding dengan kertas kan. Jadi 400 hingga ke 500 tahun baru dia boleh lupus. Wow. Jadi kita bayangkan kalau kita buang. Dia akan merosakkan kita punya persekitaran. Kita buang dekat tanah. Tanah tu hilang subur. Kita buang mengalir masuk ke laut. Siapa yang akan menerima kesan daripada pembuangan sisa plastik ni, Syawn? Macam tadi kita nampak tak yang ikan paus terdampar mati. Ya, betul. Sebab sisa plastik juga. Yalah, itulah kepentingan kita semula. Dan saya di hadapan saya ni ada barangan yang saya pun telah menghasilkan. Tetapi saya nak tanya pula kepada murid-murid dalam talian, ada tak apa-apa di antara anda semua, sama ada adik-adik semua, ada tak telah pun sediakan barang-barang hiasan yang diperbuat daripada barang yang telah pun dikitar semula. Ataupun barangan yang boleh dikitar semula. Barang plastik dikitar semula. Mungkin siapa lagi yang saya belum tanya? Batisha tadi dah tanya. Ain pula saya belum tanya. Hai Ain, ada tak apa-apa barangan yang Ain dah buat daripada barangan kita semula yang sedia ada? Saya telah buat model fertigasi yang tadi tu. Dia buat model fertigasi. Oh ya ke? Okey. So nak tunjuk sekarang ke atau boleh. kita teruskan? Lagi baik kalau kita tunjuk sekarang, cikgu. Okey. So Ain boleh tunjukkan macam mana Ain menghasilkan model reka bentuk sistem fertigasi yang dalam topik reka bentuk dan teknologi tu Ain. Ain gunakan apa? Okey, saya gunakan botol mineral 1.5 liter, cawan polistireng dan straw saja. Okey, so itu jadi itu adalah bahan yang Ain gunakanlah daripada benda-benda yang terpakai sisa-sisa plastik. Maknanya yang cawan yang putih tu kita boleh guna cawan plastik juga kan? Boleh. Selain daripada yang tu. Boleh. Apa-apa cawan-cawan
Ya, cawan kertas, cawan plastik atau maknanya cawan ni. polisin. Semuanya adalah bahan kitas semula. Okey. Maknanya kalau kita gunakan ni pun boleh juga kan Ain? Sebagai tapak untuk tanaman tu. Boleh. Okey, maknanya boleh. Tak semestinya kita gunakan Boleh, ni. boleh. Macam Ain tadi dia gunakan yang ini. Ya. Okey, maknanya boleh juga macam Sean dah potong daripada yang terbuang. Ini pun kita boleh gunakan. Oh, boleh. Untuk model reka bentuk tadi. Okey. Maknanya tak semestinya cawan. Apa yang ada. Okey. Jadi Ain nak macam mana bentuk Ain? Okey. Bentuknya adalah seperti ini. Wow. Kita boleh lihat botol mineral, botol 1.5 liter di sini dan cawan polisterin dan straw. Okey, botol ni ialah pam utama yang diletakkan larutan baja dan air. Okey, straw ni ialah sistem pengairan. Jadi, larutan baja akan melalui sistem pengairan ni dan mengalir ke pokok-pokok tu lah. Melalui cabang-cabang ni. So jadi dalam botol besar tadi yang ada di bahagian kanan kalau tak silap saya. Okey. Botol besar plastik tu. Boleh tak tunjuk balik bahan-bahan ataupun sistem fertigasi? Boleh tak tunjuk balik? Okey, sebab I nak takut nanti tak faham soalan saya. Okey. So atas apa ni? Cawan berwarna putih tu ada botol plastik kan? Botol mineral. Botol mineral. Okey. So botol mineral tu dalam tu kita letak apa sebenarnya? Air je ataupun ikan ke apa? Okey. Di sini kita letak air dan larutan baja. Okey, faham. Dan nanti ia akan disalurkan kepada tumbuhan-tumbuhan. Setiap tanaman tu lah. Ke straw. Okey, so Ain kan? Ain. Okey. Oh, sorry. I ingat tadi apa ni? Hidroponik. Hidroponik yang ada ikan. Ini yang tak ada ikan. Nama fertigasi. Dia salah satu dalam aquaponik ada ikan. Ada ikan. Okey. Minta maaf. So tadi kan untuk membuat sistem yang Ain tunjukkan tadi, berapa lama Ain mengambil masa untuk membuat reka bentuk ataupun binaan sistem tersebut? Tak mengambil sehari pun, hanya beberapa jam. Kira-kira 3 jam sudah siap. Sebab ia hanya menggunakan bahan kitas semula dan ia hanya model yang tidak berfungsi. Yang tidak berfungsi. Cuma untuk menunjukkan kepada kami lah. Sistem. Okey. Maknanya benda tu boleh kita buat untuk memberi di rumah. Yang sebenar. Tapi perlu ada pam. Perlu ada pam. Sebab yang botol mineral tu fungsi dia adalah untuk menyalurkan air ke setiap tanaman. Okay? Kalau tak ada pam nanti tak sampailah ke tumbuhan pam yang kecil je. Kalau Sean pernah tengok, kalau kita macam air terjun di rumah yang mini kolam tu, dia ada pam kan. Pam tu boleh digunakan untuk ni. Sebab pam tu yang berfungsi untuk mengalirkan air ke setiap tanaman tu. Baik. Okey, kepada yang murid-murid lain, adik-adik yang lain, siapa lagi nak tunjukkan ataupun adakah anda sediakan sistem fertigasi selain daripada Ain tadi? Azhar, saya dengar Azhar nak tunjukkan langkah demi langkah macam mana Azhar hasilkan reka cipta Azhar. Apa dia tu Azhar? Boleh saya akan kongsikan dengan Abang Sean, Cikgu Hafiza dan kawan-kawan di rumah. Jadi untuk membuat lampu hiasan serbaguna ini senang saja. Kita memerlukan satu botol minyak, tak kisahlah jenama apa-apa pun, botol minyak bersaiz sebesar ini. Dan kita memerlukan botol air mineral yang isi padunya adalah 1 liter. Kemudian untuk bahan seterusnya adalah gunting, hot glue gun, gergaji tangan kecil, atau kalau tak ada hot glue gun boleh juga pakai gam uhu. Okey, kemudian cara untuk memotongnya pula adalah ambil botol minyak ini, potong di bahagian atas botol minyak. Potong di bahagian atas botol minyak dan di bawah sini. Tak perlu sampai bawah, tapi di atas saja untuk dijadikan sebagai atas pada lampu hiasan tersebut. Dan bentuknya akan menjadi seperti ini. Kalau anda boleh lihat. Cantik juga. Saya dah tuangkan mulut botol minyak dan juga potong, tapi tak sampai bawah. Kemudian
jangan buang lagi botol tu, tapi pada bahagian bawah botol minyak boleh potong di bahagian bawah untuk jadikan sebagai tapak lampu hiasan. Oh. Dan dia buat bentuknya lampu. akan menjadi seperti ini. Macam tu. Oh. Yang bontot dia tadi kan? Macam bontot ni. Oh, okey. Macam apa bontot? Bahagian bawah Bahagian dia. bawah, Okey. Itu selesai untuk botol minyak, dan kegunaan botol air mineral pula adalah kawan-kawan Abang Shan dan juga Cikgu Hafiza boleh potong 1/2 ataupun separuh daripada botol mineral ini. Ya. Kemudian ianya akan menjadi seperti ini. Saya dah potongkan. Ya. Dia akan jadi seperti ini, dan janganlah kita buang bahagian bawah botol, kerana bahagian bawah botol boleh dijadikan sebagai pemegang untuk atas lampu tersebut, iaitu kita boleh pegang dia macam ni. Jadi kawan-kawan juga perlu memotong setiap daripada botol-botol yang kita potong tadi tu. Maksudnya setiap ada macam pemegang di kat sini. Ya, kita potong bahagian hujung macam membuat bunga kan? Ya. Bentuk bunga. Kemudian kita ambil cara ni masuk kepada cara nak gam dia pula. Okey, cara gam dia adalah ambil yang bahagian bawah tadi yang kita dah potong macam bunga ni, dan gamkan pada bahagian botol air mineral yang kita potong pada 1/2 atau separuh tadi. Jadi dia akan jadi seperti ini. Wow. Kemudian kreatif lah. bahagian bawah botol minyak pula kita boleh gamkan pada atas botol minyak, untuk saya cakap tadi sebagai tapak pada lampu hiasan. Jadi kita boleh tampalkan pada atas ini. Dan maafkan saya, dan bahagian atas botol minyak tadi boleh dijadikan sebagai lampu hiasan, lampu pada bahagian atas. Iaitu jadi ini saya tak gam lagi, jadi inilah hasil. Mungkin Azhar boleh tunjukkan produk hasil yang terakhir. Itu yang dah gam lah. Dia yang sudah digamkan. Yang dah gam. Okey, yang belum hias tu maknanya masih ini boleh hias. Kreativiti hiasan boleh pada diri kawan-kawan sendiri lah. Boleh cat, guna spray, cat air, boleh ribbon kat sini. Jadi saya akan tunjukkan hiasan saya. Okey. Mungkin Azhar boleh tunjuk yang sebab saya rasa kami dah tak cukup masa, mungkin Azhar boleh tunjuk dah hasil daripada hiasan Azhar tadi. Ini adalah biar betul Azhar buat sendiri ke yang ni beli? Ni boleh jual ni. Jadi kalau saya tekan dia ada keluar lampu. lampu. Oh wow. Okey. Memang terbaiklah. Yang fungsi daripada kita potong yang atas tadi tu untuk letakkan mentol lampu, tapi mentol lampu tu menggunakan kuasa bateri. Itulah jadi sumber tadi untuk lampu hiasan kita. Itu saja. Terima kasih sangat Azhar. Terima kasih. Okey cikgu, sebelum kita mengakhiri program kita pada hari ini, mungkin cikgu boleh memberi ringkasan berkenaan dengan subjek kita, apa yang kita torakai pada hari ini. Mungkin cikgu boleh beri sedikit, sedikit. Jadi sebenarnya mereka berempat ni macam Ain, Azhar dah buat juga hasil reka cipta mereka. Putri pun ada buat juga. Okey, masing-masing sebenarnya dah mereka cipta barang daripada sisa plastik ni. Maknanya apa yang mereka dapat hari ini ialah sisa plastik boleh dikita semula dan diguna semula atau direka cipta untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Macam yang Azhar buat tadi, Azhar buat lampu hiasan. Lampu tu boleh digunakan di bilik tidur. Contoh. Okey, mungkin Syasha pun dah buat sesuatu barang. Kalau setakat nak tunjuk boleh tak? Syasha nak tunjuk apa yang Syasha buat. Sekejap ya. Saya membuat. Okey, ini bekas makanan kan? Letak kuih-muih. Apa tu Syasha? Bekas bertingkat. Boleh simpan barang, alat solek, aksesori. Okey. Syasha agaknya dia buat bekas bertingkat tu untuk letakkan alat makeup aksesori. Aksesori dia. Baik. Okey, macam Putri buat apa Putri? Putri buat tempat letak. So Putri banyak gelang dengan cincin. So Putri buat tempat
tempat letak. Oh, untuk letak gelang tangan, letak jam, okey, aksesori okey. semua. Oh, anting-anting pun ada. Alright. So bagus, tahniah pada murid-murid semua yang 4 dara ni kerana telah menghasilkan reka cipta daripada sisa-sisa plastik. Bermakna objektif kita mendidik mereka mengamalkan kita semula tu tercapai. Ya, Sebab betul. mereka tak buang pun sisa-sisa plastik tersebut, tapi Ya. mereka menghasilkan sesuatu. Ya. Okey. Jadi selain sebenarnya Sean, Ya. mereka belajar apa amalan yang dilaksanakan di Malaysia berkaitan dengan amalan 3R. Ya. Okey, mereka juga belajar dalam buku teks geografi ni Ya. apa yang negara luar lakukan amalan Ya. kita semula. Mungkin betul. ada negara yang lebih baik dari segi amalan kita semula di negara luar berbanding dengan Malaysia, dan Malaysia boleh contoh amalan tersebut. Ya. Mungkin ada di kalangan anak murid cikgu yang nak ceritakan apa yang kamu dapat daripada hasil penerokaan di internet berkaitan dengan negara yang terbaik mengamalkan kita semula ni, yang kita boleh contoh. Seperti yang dikatakan oleh Azhar tadi kan, di negara Jerman, dan saya rasa Malaysia juga boleh mengambil contoh daripada negara Jerman untuk mengamalkan amalan kita semula di Malaysia yang akan memberi manfaat bukan sahaja kepada alam sekitar tetapi juga kepada haiwan dan juga manusia. Terima kasih sangat-sangat cikgu kerana berada bersama kami di sini dan menerokai subjek kita semula geografi tingkatan 3. Terima kasih cikgu banyak-banyak. Dan terima kasih kepada anda semua kerana menonton program kita pada hari ini, Teroka di Didik TV KPM. Kita berjumpa lagi pada hari Isnin pukul 11 hingga 12 tengah hari. Bye. Bye, jumpa lagi. It's the rap. It's rap best. Didik TV KPM